Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam tafsir Surah Yusuf, surah yang ke-14, juzuk yang ke-12, iaitu bermula ayat yang ke-50. Tengok, ayat yang ke-50, tafsir pimpinan muka surat 447. InsyaAllah kita masuk kepada episod yang ke-8. Episod yang ke-8, Raja Mesir nak jumpa dengan Yusuf. Raja Mesir nak jumpa dengan Yusuf, dan Yusuf alaihissalam bukanlah seorang yang orang panggil mudah mengalah. Mudah mengalah ni asal kau orang panggil kat pakai jadi selalu dak. Ini dia panggil orang yang ada prinsip, orang yang ada tegas dalam mempertahankan hak dia dan juga maruah diri dia. InsyaAllah kita belajar di sini. Tengok ayat 50. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qala al-maliku tuni bih فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Allahu Akbar. Setelah beberapa tahun, barulah Yusuf dapat membersihkan dirinya dari tuduhan yang tidak baik. Tanda ini dipanggil episod yang ke-8. Wa qala al-maliku tuni bih. Dalam CD yang lepas kita dah dengar cerita bahawa raja dah dapat mimpi, kemudian dihantarnya wakil pemerah anggur supaya pergi mencari orang yang menafsirkan mimpi dia. Jadi alhamdulillah pemerah anggur itu ingat kepada kawan dia dalam penjara, iaitulah Yusuf. Dia pun, tuanku, saya akan bagi maklumat tepat. Dia pergi minta izin nak masuk penjara. Mujurnya ingat lagi bilik berapa, lubang mana Nabi Yusuf duduk. Main dengan 7 tahun terlupa dah ni. Bila dia pergi, Nabi Yusuf menafsirkan mimpi 7 ekor lembu gemuk akan ditelan oleh lembu kurus
7 tangkai gandum subur hijau, 7 lagi kering. Maka Nabi Yusuf meramalkan dengan tafsir dia, dengan wahyu daripada Allah, keadaan ekonomi Mesir. 7 tahun ni subur, mari 7 tahun kering, tahun yang ke-15 subur balik. Oh, bila tuanku dengar hak ni baru betul. Puak-puakmu ni mengarut kata kakut adrasu ahlam. Dah lah tak erti tafsir mimpi, mari pandai-pandai pula buat tuduhan ke aku. Marah juga aja. Bila dapat ni, qalatuni bihi, berkatalah Raja Mesir, bawalah dia kepada aku. Tak sedap ni. Kata bahasa Arab, kata tanda pelajar-pelajar, laisal mukhbar kal muayana. Bukan dengar macam tengok. Dengar dengan tengok lain. Dia dengar dah tafsir mimpi, tapi nak jumpa tuan sendiri, nak tanya pandangan dia macam mana kita nak buat, macam mana. Ini dia panggil ilmu berdepan lebih sedap. Tak usah kata apa kita ni zaman PKP ni, kita mengajar aku alam maya. Tak jadi. Orang Kelantan kata tak lawah. Ana bila habis satu sem mengajar, buat interview pelajar-pelajar, kata berapa peratus mu boleh faham. Nak banding dengan mengaji ku alam maya gini dengan bersemuka dalam kelas, banyak peratus jauh tekah. Ada kata faktor lain macam-macam. Yang penting balik pada Nabi Yusuf. Raja kata tuni bihi, ambil dia dengan perintah tuanku, keluarkan dia daripada penjara. Wah, mari sini. Qala irji' ila rabbik. Nabi Yusuf seorang yang berprinsip, berintegriti, kata orang. Kita ini bercakap yang integriti. Ini tak ada buka pintu penjara, lopak pun keluar. Nabi Yusuf kata la. Maka tatkala utusan raja datang kepada Yusuf, menjemputnya menghadap raja, Yusuf kata, qala irji' ila rabbik fas'alhuma balun niswati allati qatta'na aydihunna. Saudara, kembalilah kepada tuanku, balik semula kepada tuanku, kemudian bertanya kepadanya apa halnya perempuan-perempuan yang telah melukakan tangan mereka dulu. Tanya balik tuanku, apa cerita wanita-wanita Mesir ni kumpul di istana Al-Aziz dulu, kerak tangan ni, luka habis tu. Duk mana wanita tu sekarang? Apa cerita mereka? Yusuf tak mau keluar cepat-cepat. Tengok nota di bawah ni. Tujuan Yusuf tak mau keluar cepat ni kenapa? Supaya dibuka balik kertas penyiasatan. Dalam bahasa kita ni, buka balik kertas penyiasatan supaya disiasat oleh raja. Betul ke tak betul tuduhan ni, siapa aku merengkok dalam penjara? Betul ke tidak? Tak apalah, Yusuf boleh berdakwah, tapi kita tak mau, kita dihina begini kan. Kita tanya dia. Dan nyata tidak berasas segala tuduhan yang dilemparkan kepadanya, sehingga dia dipenjarakan dan dibiarkan bertahun-tahun menderita dalam penjara. Buka balik kisah penyataan, selesai baru aku keluar. Allahu Akbar. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Tuhanku amat mengetahui akan tipu daya mereka. Allahu Akbar. Yusuf kata Tuhan aku tahu. Kan? Tuhan aku tahu apa mereka buat. Tapi aku nak suruh tuanku ni, tuanku raja ni, dan pembesar Mesir tahu aku tidak bersalah. Kamu kurung aku dalam penjara secara zalim. Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi SAW, ketika nak menceritakan kelebihan Yusuf, Nabi kata apa? Tengok dalam hadis ni sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, wal lafzu li muslimin. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau labistu fi sijni tula lubsi Yusuf la ajabtu da'i." Nabi kata, andainya aku ni duduk dalam penjara seperti Yusuf bertahun-tahun,
Kalau orang mari ajak keluar penjara, aku keluar lalu dah. Aku keluar lalu, kan. Ini menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam puji Nabi Yusuf. Adakah Nabi tak berintegriti? Dengar molek-molek. Jawabnya tidak. Nabi kata ni, cerita ni tawadhu'an. Tawadhu'nya Nabi, mana kalau aku setara Yusuf duduk dalam penjara, aku keluar lalu. Orang jemput, dia panggil, Allahu Akbar. Kata orang lambat buka pintu penjara, duduk luar dah aku. Tapi Yusuf prinsip mempertahankan maruah, dia tak keluar. Maknanya kata di para ulama, dia kata jangan kata Nabi itu tak ada prinsip lah. Nabi itu tawaduk bercakap. Sama juga dia bila dia cakap tentang Nabi Yunus, dia kata la tufaddiluni ala Yunus. Mu jangan lebihkan aku daripada Yunus. Jangan lebih. Yunus Nabi senior dulu daripada aku lagi. Jadi jangan duduk main gitu kan. Kata di Imam Ibn Hajar, wa qad qila innahu qala qabla an ya'lama annahu afdalu minal jami'. Ada juga pandangan ulama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap demikian sebab dia belum dapat wahyu, dia ni afdalul khalqi, nabi yang paling afdal. Kalau dia tahu dia tak cakap. Kita kata wallahu alam, seeloknya kita letak level nabi itu di bawah kategori tawadhu', nak menunjukkan kelebihnya Nabi Yusuf alaihissalam. Baik. Bila dengar macam ni, Yusuf angkat balik pendakwaan dia supaya buka balik fail. Dalam bahasa sekarang RCI ke apa ni? Tubuh Suruhanjaya Diraja, siasat. Apa cerita sebenar? Di sini kata di para ulama, tanda sikit tuan-tuan, kita belajar ilmu membongkar rahsia Al-Quran. Kenapa Nabi Yusuf tak sebut? Tidak sebut nama perempuan tu. Kenapa dia tak sebut? Yusuf tak kata gi tanya makcik tu, Imra'atul Aziz, dia buat gapo kat aku? Kenapa Yusuf tak kata? Masya Allah. Tanda para jemaah sekalian, ini adabnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tak kata, dia tak nak dedahkan rahsia orang yang telah berjasa kepada dia. Dia tak nak malukan, maaf. Dia tak nak malukan rahsia kepada orang yang berjasa kepada dia. Dia pasal tu dia kata, gi tanya raja apa cerita wanita irih tangan. Dia tak kata apa cerita tu, makcik aku ni, hok ngenak aku dulu. Ini menarik, tuan-tuan. Kata di para ulama, Yusuf ni seorang yang sangat-sangat menjaga maruah diri dia dan juga dia menghormati kepada orang yang berjasa kepada dia. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang berjasa kepada dia siapa dia? Al-Aziz, pembesar Mesir yang telah bawa dia ke istana, beri kasih sayang kepada dia yang begitu besar. Tiba-tiba dia nak jadi pengkhianat lah. Dia tak sebut nama makcik. Itu satu. Yang kedua, tanda sebab yang kedua Nabi Yusuf tak sebut nama siapa? Makcik dia ni sebab apa? Sebab makcik ni orang besar. Suami dia menteri. Kalau sebut nama makcik ni, takut-takut terbantuk pula proses perjalanan nak jumpa raja lepas pada ni. Maka dia jangan ambil orang besar, kita ambil hak yang menjadi bukti kepada pembohongan yang dibuat oleh makcik dia tu. Ini siasah Nabi Yusuf. Kita pun pasal itulah ana selalu bercakap dengan sahabat-sahabat kita para pendakwah, kita ni kalau kita nak kritik benda-benda, jangan pergi rempuh body, pergi cari isu. Contohnya kita kata kita nak tegur masalah, ada di antara orang kita ni yang lebih lunak dengan puak ajaran Syiah ke apa, kita tekan kepada isu yang dibangkitkan. Tapi kalau tepuh body, kalau body tu jenis besar bukit, melantung kata orang, kita tepuh, kita ubah. Yusuf dengan teknik dia yang cerdik, dia tak sebut Imra'atul Aziz,
Tapi dia pergi sebut wanita-wanita yang potong tangan, yang luka jari. Baik. Bila sampai sini, raja arahkan pegawai dia pergi panggil semua wanita-wanita yang terlibat dengan luka tangan. Mari sini, mari ke istana. Oh, panggil. Bila mari wanita ni, raja tanya, qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsih. Setelah perempuan-perempuan itu dipanggil. Ini bukan cerita novel, ini cerita Quran. Tak ada lah panggil, berkumpul lah, panggil selalu. Raja bertanya kepada mereka, apa hal kamu semasa kamu memujuk Yusuf mengenai dirinya? Apa hal kamu ni? Mu ingat tak semua ni? Tengok tangan, parut habis, luka, bekas luka tu ada. Apa semua kamu ni? Apa keadaan sebenar yang berlaku pada Yusuf? Apa cerita sebenar? Isu Yusuf ni apa cerita benar? Muja makcik-makcik tu ingat lagi. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Mereka menjawab, sepakat, serentak menjawab, hasya lillah, jauhnya Allah dari cacat cela. Ambil orang baik macam ni jadi jahat lah. Ini dia panggil tazkiyah. Kami tidak mengetahui sesuatu kejahatan terhadapnya. Kami tak tahu dia ni orang tak baik. Satulah dalam ayat ini dia nafi dengan su', dia panggil dengan nakirah. Kata di para ulama menunjukkan umum bahawa Yusuf ni tak ada langsung isu-isu ataupun benda yang kita boleh dengar, tak molek dia buat, tak ada. Maknanya ini salah satu daripada penyaksian daripada wanita-wanita Mesir. Wanita ni pembesar. Waktu dia pergi jumpa, masa nak iris tangan tu, masa nak kerat tangan tu, kan Imra'atul Aziz dengan bangganya bagi tahu, ana rawattuhu, aku goda dia, fasta'sam, tapi dia tak mahu. Mana wanita tu sendiri, makcik dia sendiri mengaku dia yang goda Yusuf, istasam. Di sini pula wanita yang dengar kisah ini juga telah mengatakan ma'alimna alaihi min su', kami tak dengar apa-apa dia ni tak baik, tak ada, tak pernah berlaku, tidak ada benda yang yang tak baik dibuat oleh Yusuf, tidak. Allahu Akbar. Baik. Dalam ramai-ramai ni Imra'atul Aziz ada, tapi tuanku tak tunjuk atas dahi dia, tunjuk ke ramai-ramai. Itulah domain manusia, tak baik setara mana pun, ada lagi sekelumit dalam jiwa, tak mau menginai orang lebih daripada apa yang sudah ada. Dia pun jawab, bangun. Imra'atul Aziz sendiri yang bercakap, qalat imra'atul aziz al-ana hashasal haqq. Masya Allah. Isteri Al-Aziz, dalam kitab ni kata Zulaikha, ada kata nama dia Ra'il, Ra'ali Ayyalam, Ra'il. Zulaikha tu gelaran dia. Tampil mengaku kesalahannya. Mari dah dia berbangun. Dia kata apa? Sekarang ternyatalah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Allahu Akbar. Makcik 7 tahun museksa Yusuf, hari ni mengaku, subhanallah. Ana rawattuhu an nafsihi. Ni kali yang kedua dia mengaku dengan mulut dia. Akulah yang memujuk Yusuf berkendakkan dirinya, tetapi dia menolak. Makna tak pernah berlaku, kata orang, sentuhan pun tidak ada selain daripada tarik baju dia cari. Itu je. Wa innahu laminas sadiqin. Sesungguhnya Yusuf adalah orang yang benar, dia tidak khianat. Tengok nota 400. Dengan ini jelaslah kebenaran Nabi Yusuf alaihissalam dan kebersihannya dari sebarang tuduhan.
walaupun ia telah digoda oleh perempuan itu dan perempuan-perempuan lain yang bersubhat, berkonspirasi sekali dengan Imra'atul Aziz nak memerangkap Yusuf, tapi alhamdulillah hari ini hasal haq, terdedah segala kebenaran. Tak ada lah. Mana dalam ni tanda para jemaah, dalam ayat ini dua perkara yang terjadi. Perkara yang pertama, dia telah membersihkan Yusuf daripada nak goda dia. Itu untuk Yusuf. Perkara yang kedua, dia sendiri telah boleh membuktikan kepada suami dia bahawa dia ni juga tidak terjebak dengan perbuatan fahishah dengan zina. Tak ada. Jadi dua-dua pihak lah. Yusuf selamat, suami dia pun tenang bahawa bini dia ni tak pernah terjebak dengan benda yang tak baik dengan Yusuf. Cuma sekadar murawadah, cuba-cuba menggoda, tak tahulah kalau sesuai, menggatal ada sikit, tapi hak zina tidak ada. Jadi alhamdulillah hari ini selesailah kita masalah isu yang besar yang melanda negara Mesir pada saat itu. Allahu Akbar. Kita pergi kepada ayat yang ke-52. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Pengakuan yang demikian itu, aku mengaku walaupun malu, supaya ia mengetahui siapa dia tu. Ini masalah ni. Dzalika liya'lam anni lam akhunhu. Siapa dia? Tengok nota di bawah. Nota 401 ni panjang sekali, nanti kita habiskan terjemah ayat. Supaya ia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa ia tidak hadir bersama di sini. Waktu Yusuf dalam penjara, aku tak khianat dia, aku tak tular dia, aku tak viralkan dia, jahat dia jelah, aku senyap. Dan bahawa Allah tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat. Dia tahu dia khianat, Tuhan telah gagalkan semua perancangan jahat dia. Tengok nota di bawah ni panjang sekali. Ini di antara kelebihan pimpinan Ar-Rahman, walaupun pendek, tapi dia ada nota yang khulasah perbincangan. Nota 401, yakni Imra'atul Aziz menegaskan bahawa ia berterus terang mengaku akan kesalahannya di hadapan Raja Mesir. Supaya Yusuf mengetahui, ia itu makna Yusuf mengetahui bahawa makcik dia tidak mengkhianatinya dengan kata-kata dusta yang memburukkan namanya, walaupun Yusuf sudah tidak hadir bersama. Yusuf dalam penjara tapi tidak ditularkan. Yusuf masuk penjara, tutup faiz, senyap-senyap. Kata orang sel mulut, kunci tangan. Zaman itu pun tak ada Facebook apa, sesalah. Masing-masing bawa diri. Atau, yang ni kita terjemah yang kedua ni, atau pengakuannya itu supaya suaminya mengetahui bahawa dia tidak melakukan zina. Hanya dia terdorong memujuk Yusuf, dan Yusuf istaqsam, menolak dengan sekerah-kerahnya pujukan wanita itu. Ada ahli tafsir ia mengatakan, ini tafsir lain pula ni, ada riwayat lain, bahawa yang berkata demikian itu Yusuf sendiri, yakni setelah Zulaikha mengaku akan kesalahannya di hadapan raja, pergilah utusan raja menyampaikan hal itu kepada Yusuf. Maknanya Yusuf tak keluar lagi ni, belum selesai lagi. Dia bagi tahu kepada raja, Yusuf, kes awak ni beres dah. Beres apa? Raja dah panggil semua wanita-wanita tu. Pada ketika itu Yusuf berkata, permintaanku yang demikian supaya perkara tuduhan yang dilemparkan kepada aku disiasat lebih dulu, supaya suami Al-Aziz, pakcik aku itu,
yang telah memeliharaku di rumahnya sekian lama. Allahu Akbar. Ini dia panggil sadis kita. Orang baik aku budak lagi. Aku kecil lagi. Dia yang jaga aku, dia yang muliakan aku supaya dia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya dengan mencerobohi istrinya semasa ia tidak ada di rumah. Dan supaya ia mengetahui bahawa Allah tidak menjayakan rancangan jahat orang-orang yang khianat, yakni Zulaikha dan perempuan-perempuan yang berkonspirasi dengannya. Demikian juga apa yang disebut pada ayat 53 ini ialah pengakuan Nabi Yusuf sendiri ataupun kata-kata daripada Imra'atul Aziz. Kita tengok perbahasan panjang yang ada di dalam tafsir ini, insya-Allah. Baiklah. Itu khilaf ulama tentang siapa dia cakap. Ada kata Zulaikha, ada kata Yusuf. Dua dimensi yang berbeza dari sudut persepsi. Mana kalau perempuan itu cakap, maknanya dia nak membersihkan Yusuf dan sekaligus membersihkan diri dia sendiri kepada suami dia. Kalau Yusuf cakap, makna Yusuf nak bersihkan dia nak bersih diri dia dan juga nak menunjukkan bahawa dia tidak khianat kepada orang baik pada dia. Pasal itulah kata orang, wa zulmu zawil qurba ashaddu madaratan min waq'il husamil muhannadi. Ini syair Arab kata, kezaliman yang dibuat oleh orang yang baik dengan kita, anak beranak kita sendiri, orang yang kita percaya, lebih dahsyat daripada ditusuk dengan tombak yang tajam. Lebih dahsyat. Kalau orang lain khianat kita, dahsyat. Tapi keluarga, anak beranak, orang harapan kita khianat, ni lebih dahsyat, lebih jahat lagi. Maknanya orang dalam rumah, orang baik kita, tiba-tiba kita khianat, sangat dahsyat. Tamaklah kita juzuk yang ke-12. Sekarang ni kita masuk pada juzuk yang ke-13. Siapa dia yang bercakap ini? Siapa dia hak kata ni? Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku, maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku amat pengampun lagi amat mengasihani. Jadi siapa yang bercakap ni? Yusuf ke Imra'atul Aziz? Dalam nota kaki tadi dia kata Yusuf. Ada kata Imra'atul Aziz. Tengok dalam tafsir kata qalat Imra'atul Aziz. Yang bercakap ini iaitulah isteri wa ma ubarri'u nafsi. Siapa dia yang bercakap? Maka yang bercakap itu Imra'atul Aziz. Ini dua satu pandangan. Imra'atul Aziz, ramai juga ulama tafsir kata ini kata-kata perempuan itu. Dan pandangannya kata ini kata-kata Yusuf. Yang pentingnya siapa dia yang bercakap? Ia mengatakan bahawa wa ma ubarri'u nafsi, aku bukan nak bersihkan diri aku, tapi nak bagi tahu bahawa manusia ni, nafsu kita ni ada 3 tingkatan kan. La ammaratum bisu, nafsu ni suka sangat orang ni terjebak dengan benda-benda yang jahat. Kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang tu je orang yang selamat. Baiklah para jemaah sekalian, jadi ikhtar, ada ulama kata ini kata-kata perempuan Imra'atul Aziz. Ramai ulama tafsir mengatakan demikian. Sehingga mereka mengatakan yang berkata itu Imra'atul Aziz yunasib, tidak sesuai dengan kata-kata Nabi Yusuf. Sebab kalau kita kata Yusuf
mengaku dia berdosa, mana dia mengaku dia buat tak baik. Dia mengaku dia ada juga benda-benda yang tak baik. Maka sesuai kata-kata ini dinisbahkan kepada Imra'atul Aziz. Jadilah kita kata alhamdulillah. Yang pentingnya kita nak selamatkan Yusuf daripada sebarang tuduhan. Cuma kata di para ulama dalam bab ini, kenapa Yusuf tak cepat-cepat keluar? Nabi kata kalau aku la ajabtu da'i, aku keluar cepat. Tanda sini ada beberapa isu kenapa Yusuf memilih untuk tak keluar kecuali setelah dibebaskan. Yang pertama, kalau orang yang mari panggil dia keluar lalu, boleh jadi dalam kepala raja masih lagi terlekat tuduhan jahat itu dalam kepala. Boleh jadi Yusuf ni ada masalah juga ni. Belum lagi bersih. Satu. Yang kedua, manusia ni kalau duduk dalam penjara cepat-cepat nak keluar kan. Tapi Nabi Yusuf tidak mudah menerima, tak mau keluar kecuali memang setelah dia bersih, sebab dia masuk dengan tuduhan. Jadi nak suruh raja tahu. Yang ketiga, nak minta RCI, nak minta suruhanjaya raja siasat. Mana kalau dia keluar dah, isu tu jadi senyap gitu. Beres moga keluar ke? Tak ada apa lah. Itu dia panggil. Sebab itulah Yusuf alaihissalam, dia nak raja siasat, aku keluar ni setelah aku memang tidak ada sebarang tuduhan. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tadi kita dah sebut tentang kenapa Yusuf tak sebut nama makcik dia, sakata an imra'atil aziz. Itu juga satu perkara yang belum mana dia tak sebut sebab dia tak nak malukan pakcik dia. Setelah pakcik dia buat baik kepada dia, kita kata masya Allah. Inilah sikap Yusuf yang kita kena belajar, sikap tak nak memalukan orang yang buat baik kepada kita. Kita lah ni dah main tular belaka ni kan, tular belaka lah. Kita kena belajar adab. Baiklah, anak tak panjangkan cerita tu panjang, tapi kita ambil ringkas sekadar memahami ayat Quran yang kita baca. Kalau nak baca cerita panjang boleh baca dalam Qisas Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Al-Khalidi, ada 4 jilid. Kisah Yusuf ni panjang dalam kisah tu. Baiklah, kita pergi kepada episod yang seterusnya, iaitu Nabi Yusuf akan ke istana. Selepas itu dia angkat sumpah sebagai menteri kanan yang menjaga keuangan dan ekonomi Mesir. Alhamdulillah. Bila selesai semua dah, perbahasan sudah selesai. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Allahu akbar. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Tanda ini episod yang ke-9, Yusuf ke istana dan menerima jawatan. Allahu akbar. Dan setelah mendengar pengakuan perempuan-perempuan itu, dengar belakang dah, semuanya sudah mengaku bahawa Yusuf bebas. Yang jahatnya makcik dia cuba nak goda dia, itu pun setakat tu je, tidak lebih daripada itu. Dia punya kontak rapat dianya sekadar pegang baju Yusuf, saya cari, tak lebih daripada itu. Kita kata alhamdulillah. Setelah raja dapat maklumat jelas, penyiasatan yang rapi, raja berkata, "Utuni bihi astakhlishu li nafsi." Allahu akbar. Raja kata apa? Bawalah Yusuf kepadaku, aku hendak menjadikan dia orangnya khas, pegawai khas, menteri kanan, ahli mesyuarat, untuk aku bermesyuarat dengannya, Dia ambil Yusuf, aku nak jadikan dia ni orang kanan aku.
Tengok ni. Ini episod yang ke-9 ini setelah kita melalui 2 proses. Ingat, proses yang pertama, Nabi Yusuf tak mudah nak menafsirkan mimpi. Kan? Nabi Yusuf telah menafsirkan mimpi setelah semua ahli-ahli fikir di Mesir tak mampu nak tafsir. Naik satu darjah. Raja kata dia ni je boleh tahu. Hak lain down. Satu. Darjah yang kedua, setelah melalui episod perbicaraan, dibuka balik fail wanita ini dan terbukti Yusuf tidak bersalah, 2 darjat. Maka di situ hilanglah dari kepala raja tuduhan-tuduhan tomahan sudah hilang. Raja terus memberi kepercayaan penuh, astakhlishu li nafsi, aku jadikan dia ni orang rapat, orang kepercayaan, ahli mesyuarat aku. Allahu akbar. Kalau kita agak ahli kabinet dia, menteri apa ni, ekonomi, menteri keuangan. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Allahu akbar. Setelah Yusuf dibawa menghadap dan raja berkata-kata bertitah dengannya serta mengetahui kebijaksanaannya. Bila Yusuf mari, raja kata, tafsirkan balik mimpi aku sekali lagi, aku nak dengar sendiri daripada mulutmu. Tadi dia dengar daripada mulut siapa? Mulut pemerah anggur. Mari sini, cerita. Bila dia cerita, dengar daripada takbir, tafsir daripada Yusuf sendiri, raja tenang. Raja telah bertitah kepada Yusuf, innaka al-yawma ladaina makinun amin. Yusuf, sesungguhnya engkau pada hari ini, mana jawatan hari ini, bukan tunggu minggu depan. Wahai Yusuf, seorang yang berpangkat tinggi, lagi dipercayai di kalangan kami. Subhanallah. Dari penjara ke istana, sekejap ya Allah Ta'ala nak angkat. Allah Ta'ala nak angkat darjat orang sekejap. Allah nak jatuhkan orang pun sekejap. Daripada singgah sana ke penjara. Allahu akbar. Apa boleh buat? 2 jawatan. Makin mempunyai jawatan yang tinggi. Amin, orang yang aku percaya kepada kamu. Pasal apa? Sebab Yusuf telah melalui proses pembersihan yang begitu jelas. Jadi kita lagu ni lah, kalau kita orang tuduh-tuduh kita, jangan mudah-mudah. Tak apa, dah kebebas lah. Jangan bebas melalui proses ini. Sebab apa? Yusuf berani. Sebab dia tahu dia tak bersalah. Tapi kalau orang bersalah, orang bebas, cepat tutup pintu penjara, aku nak keluar. Sebab kalau kita bawa kes, belum tentu kita menang, belum tentu kita bebas. Jadi Yusuf oleh kerana dia memang bebas, dia tak takut lah. Kemudian Yusuf AS minta portfolio ekonomi, portfolio keuangan. Dia sudah jadi menteri, tapi jawatan dia, hak dia nak pegang ni, hak dia nak. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yusuf berkata, jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir. Tuanku, saya nak pegang jawatan keuangan ekonomi. Menteri perbendaharaan Mesir saya nak jaga. Jangan bimbang, inni hafiz, sesungguhnya saya sedia menjaganya dengan sebaik-baik. Bukan sakat tu, alim, lagi mengetahui cara mentadbir. Kita ni kena beza 2. Tengok nota di bawah 1402. Ayat ini menjadi dalil tentang harusnya seorang itu memuji dirinya secara benar untuk mengenalkan dirinya bagi orang yang belum mengenalinya. Raja tak kenal, dia mari dalam penjara. Jadi Yusuf kata, tuanku jangan bimbang, saya jaga dengan baik
dan saya pandai mentadbir. Ini penting. Dan juga tentang harusnya meminta suatu jawatan pemerintah jika orang itu sanggup menjalankan keadilan dan hukum syarak. Syaraknya kita tahu sungguh kita benar, tapi kalau nak jawatan sebab nak jawatan je, akhir sekali apa yang tak dapat, yang adanya kita boleh dengar cerita pelik, kereta terbang, piring terbang lah. Kita nak tunjuk buktikan kita boleh. Sebab hadis ini bercanggah dengan satu hadis lagi yang Nabi sebut kepada seorang sahabat nama dia Abdurrahman bin Samurah. Nabi kata, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Hei Abdurrahman, mu jangan minta jawatan. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau kamu minta jawatan, orang beri jawatan, Allah Ta'ala serah ke dirimu. Mu cara sendiri kamu. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Tapi kalau kamu diberi jawatan, orang percaya kepada kamu, insya-Allah Tuhan tolong. Kata di para ulama, hadis ini tidak bercanggah dengan perbuatan Nabi Yusuf, sebab Yusuf tahu orang yang paling tahu menguruskan ekonomi zaman gawat ni dia. Ini wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Kita pun kalau kita tahu, contohlah jawatan kecil-kecil, kita balik kapur, kita tengok orang ni baca Fatihah tak betul, orang ni baca ni tak kena, kita alhamdulillah ada ilmu sikit, boleh kita tonjolkan diri, kita kata orang-orang kampung, boleh tak saya nak minta jawatan imam, sebab saya dengar hak jadi tu imam seminggu ni tak betul belaka tajwid. Jadi itu boleh. Setakat tu kita kata makna kita tahu kita ni betul-betul berkebolehan, boleh kita minta. Tapi ingatlah ada setengah orang itu dakwa berkebolehan, bila dia bagi jawatan sungguh nampak kocak bagai habis, itu tak jadi. Itu dia panggil dakwaan. Maka perbuatan Nabi Yusuf ini tidak bercanggah dengan hadis Abdurrahman bin Samurah. Itu Nabi kita larang bagi orang yang tak mampu. Orang mampu silakan. Allahu Akbar. Selesailah Nabi Yusuf dari penjara ke istana. Tengok Allah kata apa? Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan demikianlah caranya kami tetapkan kedudukan Yusuf memegang kuasa di bumi Mesir. Ia bebas tinggal di negeri itu di mana saja ia disukai. Dia menteri, dia boleh pergi tengok mana tengok sini, kebun sana kebun sini. Nak pastikan tidak ada kebocoran, ketirisan, penyelewengan dalam pentadbiran orang bawah dia. Kami limpahkan rahmat kami kepada siapa sahaja yang kami kehendaki, dan kami tidak menghilangkan balasan baik orang-orang yang berbuat kebajikan. Yusuf daripada awal lagi minal muhsinin, Yusuf daripada awal lagi minal mukhlisin. Akhirnya Allah Ta'ala kata, aku tidak sia-siakan kedudukan orang yang baik. Orang yang baik mendapat tempat yang baik, insya-Allah. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sesungguhnya pahala hari akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Jadi kalau kita tak dapat jawatan, dengar molek ni, kita orang baik tapi kita tak dapat jawatan, jangan menyesallah. Patut aku boleh ke orang lain, tak usah menyesal. Sebab apa? Allah kata balasan orang yang baik, orang yang beriman, orang yang bertakwa di akhirat lebih baik. Wal akhiratu khairun, lebih baik daripada jawatan dunia. Kalau jawatan dunia kalau dapat kita ambil, kalau tak dapat pun jangan menyesali. Itu Allah Ta'ala beri kepada mereka. Nak kata apa? Biarlah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah episod kita yang ke-9. Kita pergi kepada sedikit ulasan. Ulasan yang pertama, Yusuf berani kata ij'alni ala khazainil ardi, jadi lantik aku jadi jawatan ini. Kata di para ulama, fihi fadilatul ilmi, ini menunjukkan kelebihan ilmu. Nabi Yusuf tak kata
tuanku, oleh kerana saya comel sekali dalam bumi Mesir, beri jawatan ke saya ni cucu Nabi, jawatan la. Yusuf minta jawatan dengan apa? Dengan apa? Inni hafizun alim, saya pandai jaga, saya ada ilmu. Maka orang nak minta jawatan bukan dengan apa? Dengan rupa paras, bukan dengan keturunan. Kita hari ni dak, dengan sebab dia selebriti, dengan sebab dia comel, ai jadi ikon habis. Tanya belaka dia, la, bukan itu cara yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, isu tadi, sekali lagi kita ulang, isu minta jawatan sekiranya kita yakin itu yang kita boleh buat. Tapi ingat molek lah, yakin tak yakin, kalau orang dah buktikan kita boleh buat tapi tiba kita tak buat, lepas tu minta lagi kali yang kedua, tak ada siapa nak percaya. Itu kelentong nama dia. Bukan betul-betul pandai kan. Yang ketiga, nusibu bi rahmatina man nasya. Allah kata rahmat kami ni kami beri kepada siapa yang kami nak. Kita kalau kita pandai setara mana, jawatan kita minta tak dapat, sabarlah. Kadang-kadang kita ni sedih juga tak? Kita tengok anak kita keputusan periksa baik, tapi bila kita minta tempat hak belajar yang sepatutnya dia boleh pergi, tak dapat. Kita kata itu takdir Allah Azza wa Jalla, adalah tu hikmah Allah Ta'ala nak beri yang baik, insya-Allah. Tidak semestinya hak kita tak dapat sekali kita kecewa seumur hidup lah, jangan kecewa. Allah Ta'ala tahu dia nak susun atur di mana tempat duduk kita. Sebab itu kata di para pendakwah kata al khairu makhtarahullah, yang terbaik untuk kita apa yang dipilih oleh Allah, insya-Allah. Jadi kita sabar. Tengok Nabi Yusuf alaihissalam, dia minta sebab hafizun alim. Kita yakin kalau kita hafiz, setengah orang ni masa ceramah sedap-sedap, masa bantah akta ni berguling atas jalan raya, boleh kan? Bila boleh jawatan tengok tak reti buat kerja. Hak integriti, ketelusan duduk lawan sama kini Pak SPRM mari sana sini, kita kata kita tak tahu manusia ni sebelum diuji, tak tahu. Patutlah bila kita tengok orang ni Allah Ta'ala angkat tinggi darjat, kita kata Tuhan sayang, belum tentu. Allah Ta'ala nak uji dia. Kata orang jatuh dari bawah tak sakit, jatuh di tempat tinggi lagi sakit. Mana kita tengok orang ni hebat, Tuhan angkat dia darjat, tiba-tiba dia jatuh, jatuh. Nampak dia jatuh dari atas. Allahu Akbar. Yang terakhir, ini motivasi besar kepada kita para jemaah sekalian, bahawa jangan sekali-kali kita terjebak dengan benda mungkar dan maksiat. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa dia tinggal satu perkara yang tidak baik kerana Allah, jangan bimbang, Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik. Kita hari ini dapat projek, tapi projek ini penuh dengan rasuah, dengan penipuan. Kita kata tak usah buat, tak usah ambil, insya-Allah Tuhan ganti yang lebih baik. Tak dapat di dunia, kita dapat di akhirat, insya-Allah. Jadi kesimpulan keseluruhannya, Nabi Yusuf orang baik, berintegriti, beramanah, dan orang yang pandai menjaga air muka, keaifan orang yang buat baik kepada dia. Masya Allah, tabarakallah. Karena itulah sekali lagi kita akan jumpa nanti Nabi Yusuf menjaga marwah, keaifan adik-adik dia dalam ayat yang selepas daripada ini. Insya Allah kita akan masuk dalam episod yang ke-10, waja'a ikhwatu Yusuf. Adik-beradik Yusuf pun sampai mari dari Palestin ke Mesir. InsyaAllah dalam siri yang akan datang bermula ayat 58. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.